Anda ada masalah, susah nak tidur, sukar nak fokus dalam pelajaran, sentiasa gelisah, jiwa tak tenteram, susah nak berhenti merokok, takut gelap, takut lipas, takut ketinggian, takut berucap di khalayak ramai, kurang keyakinan diri, anak suka kencing malam. Jika anda ada masalah tersebut, jangan ke mana-mana, tunggu. Saya akan kongsikan jalan penyelesaiannya. Ini bukan magic, bukan tahyul, bukan juga hantu Kak Lima. Apa definisi hipnosis? Hipnosis adalah merupakan seni komunikasi untuk menjelajahi alam bawah sedar. Dan hipnosis juga adalah merupakan teknik atau cara dalam mempengaruhi orang lain untuk masuk ke dalam keadaan yang luar biasa. Hipnosis juga adalah merupakan bidang profesional merawat program minda kita. Minda umpama bank data, menyimpan memori dalam drawer di dalam otak kita. Jadi hipnosis mampu mencapai drawer yang spesifik, mengeluarkannya lalu memprogramkan mengikut apa yang dikehendaki oleh subjek, pesakit maupun klien. Pengamal hipnosis terikat dengan peraturan dan garis panduan amalan, dan ia boleh diambil tindakan undang-undang jika menyalahguna ilmu hipnosis. Kita dihipnosis setiap hari. Memandu, tiba-tiba sampai di ofis, tengok filem sedih sampai menangis-nangis, tengok filem seram jadi takut sangat-sangat, tengok filem patriotik, tiba-tiba berkobar-kobar nak mempertahankan negara. Ketika berzikir dan solat dengan khusyuknya, teringat barang yang hilang, di mana letaknya. Banyak orang takut dengan hipnosis, takut menedahkan keaiban mereka, takut diprogramkan benda-benda yang negatif, takut diambil kesempatan, atau takut diperdaya. Orang menyatakan hipnosis ini macam pukau. Sebenarnya hipnosis lebih hebat, lebih berkuasa dari ilmu pukau. Bayangkan seseorang memiliki akses kepada personal komputer anda yang ada semua login ID dan password ke credit card, internet banking, social media, personal data anda. Begitu juga dengan hipnosis. Ia ada kunci untuk akses semua yang ada di dalam minda anda. Jadi segala informasi-informasi yang ada dalam minda anda, walaupun anda tidak ingat sekarang, dengan hipnosis kita mampu mengingati kembali informasi-informasi yang kita tidak ingat, tapi masih ada di dalam kotak-kotak, di dalam drawer-drawer minda. Ada orang menggunakan hipnosis dalam bidang hiburan, diguna di atas pentas bagi menghiburkan orang ramai. Contohnya seperti American Got Talent. Saksikan video ini. Howie yang tak suka bersalaman dengan orang sebab takut kuman. Setelah dihipnosis, dia bersalam dengan sesiapa saja yang menghulurkan salam. Malah jika diberikan saranan yang lebih ekstrim, subjek ataupun klien mampu melakukan lebih daripada itu. Apakah manfaat hipnosis? Mengawal dan menguruskan emosi anda, berhenti merokok, ketagihan merokok, mengatasi isu susah nak tidur, terutama orang tua, merawat isu berkaitan dengan seksual, menurunkan berat badan. Siapa-siapa yang nak turunkan berat badan boleh menggunakan hipnosis. Meredakan rasa sakit. Ada orang menggunakan hipnosis untuk
menjalani operation. Jadi dia tak perlu menggunakan ubat bius, dia hanya hipnosis dan terus buat operation dalam keadaan sedar. Mengubah kebiasaan, menanamkan saranan yang bersesuaian dengan keperluan individu tersebut. Merawat ketakutan, takut tinggi, takut lipas, takut fobia macam-macam, kencing malam, memecahkan mental block. Kita tak boleh itu, tak boleh ini, jadi kita nak pecahkan mental block kita. Tingkatkan keyakinan diri, hilangkan tekanan perasaan ataupun kemurungan, hilangkan gagap. Setengah anak-anak kita kan ada yang gagap kan. Menangani rasa cemas, tak semena-mena cemas, Jadi kita boleh menggunakan hipnosis untuk keluarkan, hapuskan kecemasan dalam kehidupan kita. Membantu membina dorongan mencapai kejayaan dalam hidup dan juga kerjaya, serta isu-isu yang berkaitan dengan emosi. Apakah makna hipnoterapi? Tadi kita belajar tentang hipnosis. Apa yang kita belajar tentang hipnoterapi? Hipnoterapi adalah sesi terapi yang menggunakan hipnosis bagi mengubati klien kita. Hipnoterapi juga pula adalah merupakan pengamal ataupun ahli dalam hipnoterapi. Dia yang mengendalikan seksi hipnoterapi tersebut. Kita panggil hipnoterapis. Dan banyak di YouTube hipnoterapis menggunakan sesi-sesi hipnoterapi untuk penyembuhan seperti yang saya nyatakan sebelum ini. Dan kebanyakannya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Indonesia juga. Banyak bahasa-bahasa Indonesia menjalankan hipnoterapi. Untuk memastikan sesi tersebut berkesan, anda perlu memahami saranan ataupun bahasa yang disampaikan oleh hipnoterapi tersebut. Baru ia memberikan kesan kepada diri. Untuk itu, video ini disediakan sebagai pengenalan untuk sesi hipnoterapi saya. Pastikan anda nantikan video hipnoterapi saya untuk penyembuhan pelbagai masalah dalam diri kita. Video ini juga penting untuk menerangkan langkah yang perlu diambil oleh klien sebelum mereka mengikuti sesi hipnoterapi agar perkara yang tidak diingini berlaku. Peraturan hipnoterapi: ikuti sepenuhnya program yang disediakan. Kalau program tersebut dijalankan 10 minit, ikuti 10 minit sepenuhnya. 20 minit, 20 minit sepenuhnya. 35 minit, 35 minit sepenuhnya. Hipnosis tidak boleh untuk pesakit mental. Kita tidak boleh merawat pesakit mental dengan menggunakan hipnosis. Fokus kepada kata-kata hipnoterapis. Kita harus fokus, dengar, amati dengan baik apa yang diperkatakan oleh hipnoterapis kita. Faham dan jelas dengan arahan. Kita perlu faham bahasa yang diguna pakai, perlu dekat dengan kita agar kita mampu mengikuti step by step apa yang diperkatakan. Ikut saranan satu persatu. Kalau ketinggalan langkah teruskan sampai habis. Jangan berhenti separuh jalan, teruskan sampai habis. Macam mana nak mengikuti sesi hipnoterapi? Anda perlu pastikan bahawa anda dalam keadaan tenang, tenang, selesa, bersandar atau berbaring di katil ataupun di kerusi. Matikan telefon anda. Jangan ada gangguan. Jangan ada apa-apa gangguan. Hanya anda dan pengamal sahaja, ataupun hanya anda dan suara hipnoterapis itu sahaja. Percaya dan beri kebenaran kepada hipnoterapis untuk anda melakukan penjelajahan minda. Slot ringkas ini saya harap anda faham sekarang apa itu hipnosis, hipnoterapi, hipnoterapis. Jangan sebarangan mengikuti sesi hipnoterapi. Kita takut nanti masalah yang dibebani anda menjadi lebih buruk, malahan bertambah buruk.
Kenali siapa hipnoterapi terapis anda. Adakah dia ahli dalam bidangnya? Adakah dia diiktiraf oleh badan-badan pengamal hipnosis? Saya Husni Rizal Husin, Certified Professional Hypnotherapist dari American Board of Hypnotherapists. Nantikan video saya seterusnya. Salam Nusantara.